Kes COVID-19 meningkat, 7 juta individu masih belum ambil dos penggalak, disaran segera ambil suntikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Alis untuk laporan berita tengah malam. Saudara, tiada cadangan menutup semula sektor ekonomi walaupun kes positif COVID-19 meningkat. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sambil menasihati 7 juta individu yang masih belum mengambil dos penggalak COVID-19 segera berbuat demikian. Walaupun suntikan itu tidak diwajibkan, namun ia amat penting memandangkan kes positif harian COVID-19 kembali meningkat. Vaksinasi boleh membantu berdepan varian baru, terutamanya Omicron BA.5 yang lebih mudah menjangkiti. Kehidupan seperti biasa, tiada perancangan kerajaan untuk menutup sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi kehidupan kita akan lalui seperti biasa. Seperti yang ada pada hari ini. Cuma kitalah yang perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi sekali lagi lah saya nasihatkan siapa yang belum mengambil booster iaitu 7 juta tadi, silalah mengambil booster. Dan jika ada simptom kepada diri sendiri, cepat-cepatlah jumpa dengan doktor. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui selepas menghadiri Majlis Korban Perdana Parlimen Bera. Saranan pengambilan segera dos penggalak turut dikeluarkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Beliau turut menasihati individu yang pernah positif dan berisiko tinggi mendapatkan ubat antiviral Paxlovid yang disediakan percuma di fasiliti KKM sejak 15 April. Paxlovid ialah pil oral pertama di Malaysia untuk merawat pesakit COVID-19 dengan simptom ringan hingga sederhana. Khairi juga menggesa keluarga Malaysia memakai pelitup muka apabila berada di kawasan tertutup atau sesak. Minggu lalu, kes baru COVID-19 meningkat 27.9% kepada 21,355 kes berbanding minggu sebelumnya 16,694 kes. Tindakan tegas bakal dilakukan bagi menangani isu ketirisan minyak masak bersubsidi ke negara jiran. Antara cadangan pasukan khas jihad tangani inflasi selepas siasatan pasukan itu mendapati bukti yang cukup berhubung ketirisan terbabit adalah mengubah sistem bekalan. Tegas pengerusinya Tan Sri Anwar Musa, ketirisan menyebabkan pekan di negara jiran berhampiran sempadan negara tidak putus bekalan minyak masak bersubsidi. Ia didapati dijual antara 7 hingga 8 ringgit sekilogram. Kita dah ada cukup maklumat, tindakan sudah pun diambil kepada beberapa tapi ada lagi. Cuma nasihat kita tolong berhentikan. Sebab kalau sistem yang ada sekarang ini tidak juga dapat diperbaiki, saya akan mempertimbangkan merombak keseluruhan sistem bekalan minyak bersubsidi. Dan dia mungkin akan menjejaskan peluang perniagaan bagi setengah orang. Tapi kita tidak boleh mengutamakan beberapa peniaga, tapi kena mengutamakan rakyat. Tan Sri Anwar ditemui ketika program Korban Perdana dan Majlis Akikah di Padangkala, Kota Baru. Daging daripada 42 ekor lembu korban diagih kepada asnaf. Tindakan membatalkan lesen agensi pelancongan yang dikaitkan dengan 380 jemaah haji terkandas di KLIA Khamis lalu akan dilakukan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya jika didapati bersalah. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata pihaknya masih menunggu laporan siasatan daripada PDRM.
kami memang boleh mengambil tindakan. Ini yang kita nak lihat. Kalau mereka melanggar apa-apa peraturan di bawah undang-undang kita, insya-Allah kita akan mengambil tindakan kerana kita tidak mahu mereka yang terlibat ini adalah orang-orang yang mengharapkan sangat untuk pergi naik haji. Syarikat pelancongan digesa mematuhi syarat ditetapkan MOTAC melibatkan visa bagi mengelak perkara sama berulang. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zamri Mahmud berkata siasatan sedang dibuat ke atas sebuah agensi pelancongan kerana gagal menguruskan pakej haji. Pihaknya menerima laporan berhubung kes itu pada 7 Julai daripada seorang mangsa warga emas yang mendakwa ditipu. Beliau dalam satu kenyataan berkata, satu kertas siasatan telah dibuka di bawah kesalahan Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Siasatan awal mendapati mangsa berusia 62 tahun yang juga merupakan seorang pesara telah membuat bayaran pertama sebanyak RM3,000 pada 2 Jun lepas. Bayaran penuh kemudiannya dilakukan melalui transaksi kedua sebanyak RM35,000 ke dalam akaun atas nama agensi pelancongan tersebut. Ini menjadikan jumlah kerugian warga emas berkenaan sebanyak RM38,000. Pemilik agensi memberi pelbagai alasan dan gagal menempah tiket penerbangan pengadu sehingga menyebabkan mangsa terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 7 Julai lepas. Tangkapan ke atas suspek akan dibuat dalam masa terdekat selepas siasatan di kontingen lain yang terlibat selesai. Kempen kebersihan masyair mencapai matlamat apabila jemaah haji Malaysia memberikan kerjasama dengan memastikan kawasan perkhemahan berada dalam keadaan bersih dan selesa. Pencapaian itu bertepatan dengan slogan kebersihan mencerminkan kemakburan haji. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, ini dibuktikan apabila kawasan ibadah di Arafah dan Muzdalifah ditinggalkan dalam keadaan bersih dan tersusun. Saya rasa bahawa hasil daripada kebiasaan mereka semasa kempen di Maktab dahulu di Mekah dan seterusnya apa yang telah mereka lakukan di Arafah dan juga di Muzdalifah, alhamdulillah setakat ini kita lihat bahawa para jemaah haji terus juga menjalankan usaha-usaha kempen kebersihan ini di perkhemahan di Mina. Beliau turut berpuas hati apabila jemaah mengekalkan budaya tersebut ketika di Mina dan berharap ia berterusan sehingga tamat operasi masyair agar mendapat reaksi positif Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Datuk Seri Said Saleh berkata demikian selepas merasmikan kempen kebersihan masyair di Mina. Tindakan wanita yang membersendakan Islam ketika membuat persembahan di sebuah kelab komedi di ibu negara baru-baru ini perlu dijauhi, khususnya golongan belia. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata golongan belia tidak perlu merusuh mengenai perkara itu. Sebaliknya, sentiasa memperbaiki diri sendiri. Manusia ni kita mesti ada rasa malu. Kalau dah tak ada rasa malu ni, kita dah letakkan diri kita setaraf dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang tidak mempunyai akal. Jadi ini perkara yang perlu kita jauhi. Saya harap anak kita yang telah lakukan perkara itu bertaubat. Jangan hina agama sendiri. Jangan jolok pula perasaan dan hati rakan-rakan lain yang beragama Islam. Wanita berusia 26 tahun itu direman 3 hari bermula semalam. Hari ini, teman lelaki wanita itu pula turut direman 3 hari untuk siasatan lanjut. Keluarga Malaysia, khususnya golongan B40, M40, anak muda serta pembeli rumah pertama kini berpeluang memiliki rumah menerusi Karnival Jom Beli Rumah 2022. 10,000 unit rumah ditawarkan dan pelbagai pembiaya terlibat bagi membantu golongan yang menghadapi kesukaran membeli rumah mampu milik. Kita
kata semarakkan atau dapat kita cuba buka ruang lantai seluas-luasnya untuk rakyat Malaysia yang setelah melalui proses pemulihan, setelah kita keluar daripada MCO dan setelah kita mula merasakan pergerakan-pergerakan ekonomi, agar pemilikan perumahan ini dapat mendapat sambutan daripada kalangan pihak pembeli. Saya punya target adalah lebih kepada pembeli-pembeli kali pertama, sama ada B40 atau M40. Karnival disertai 40 pempamer berlangsung 15 hingga 17 Julai di pusat pameran Mid Valley sebelum diperluas ke seluruh negara. Menteri Luar China merangkap penasihat negara Republik tersebut Wang Yi tiba di Malaysia dalam lawatan rasmi bermula 11 hingga 12 Julai. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan kali terakhir Wang Yi mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia adalah 2 tahun lepas. Kementerian Luar memaklumkan semasa lawatan itu, Wang Yi akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Beliau juga dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mesyuarat 2 hala turut dijadual berlangsung dengan Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah untuk membincangkan pelbagai bidang kerjasama. Antaranya meliputi perdagangan dan pelaburan, teknologi tinggi, ekonomi digital, pengajian tinggi, kerjasama vaksin COVID-19 dan pemulihan selepas pandemik. Hubungan Malaysia-China terus diperkukuh dan diharmonikan sejak peningkatan jalinan hubungan ke tahap perkongsian strategik komprehensif pada tahun 2013. Program Korban Perdana Parlimen Tanjung Karang kembali diadakan secara terbuka selepas 2 tahun ibadah korban dihadkan akibat pandemik COVID-19. Kali ini sebanyak 34 ekor lembu dikorbankan. Korban perdana ni kita buat kumpulkan seluruh kampung dalam Parlimen Tanjung Karang. Jadi kita ada 34 kampung. Jadi kita bagi satu kampung tu 1 ekor. Jadi di situ kita lihat bagaimana perpaduan yang diwujudkan dalam kampung dan juga dalam Parlimen Tanjung Karang ni lah. Program diadakan di pekarangan Pejabat Datuk Sulaiman Sungai Terap, Tanjung Karang kembali dilaksanakan secara bergotong royong. Kesemua daging korban diagih kepada penduduk 34 buah kampung di sekitar Tanjung Karang. Sayang, Abang ingat tahun ni nak buat korban lah. Maksud Abang? Nak korbankan si kambing si adik tu, si apa, comel tu, untuk Raya Haji tahun ni. Faham. Adik bawa apa ni? Adik tak bawa apa-apa? Adik tahu tak ibadah korban tu untuk apa sebenarnya? Ibadah korban ni untuk menunjukkan yang kita ni bersyukur dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Adik faham tak? Betul? Adik. Ayah, kalau buat baik, mesti kena ikhlas kan? Betul lah apa yang kita buat, kena ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Bersua kembali. Tarikh 11 Julai setiap tahun dipilih Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sebagai sambutan Hari Populasi Sedunia. Memasuki tahun ke-35 sambutan, objektifnya masih sama, meningkatkan kesedaran awam mengenai isu dan situasi populasi penduduk dunia. Nur Azizah Rahman ada perinciannya. Johor memiliki populasi antara yang tertinggi di negara ini, sekitar 4 juta orang. Lelaki mendominasi dengan 2.1 juta individu, manakala 1.9 juta lagi wanita. 9.25% berstatus warga negara. Pertumbuhan penduduk di negeri Permata Selatan yang dikira secara tahunan merekodkan 2.2%, mengatasi bacaan nasional iaitu 1.7% hasil bancian tahun 2020. Kalau kita relatekan dengan kadar kelahiran pula, kadar kelahiran kasar bagi setiap 1,000 penduduk mencatatkan 14.44, manakala untuk kematian 5.1. Dan pengembangan populasi sebenarnya, bila kita cakap dalam konteks populasi, dia akan melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama dia kelahiran, yang keduanya kita akan lihat kepada kematian, dan yang ketiga adalah faktor migrasi. Faktor migrasi ini kalau kita boleh perincikan lagi adalah faktor berkenaan dengan sebab perkahwinan, atau sebab mencari kesejahteraan hidup untuk peluang pekerjaan dan juga pendidikan. Menyentuh mengenai kadar vaksinasi, Johor mencatat 80.4%, antara yang tertinggi sejajar usaha menyelamatkan populasi setempat. Populasi yang ramai bukanlah bebanan kepada kerajaan, sebaliknya menjadi pengukuhan dalam pelbagai norma baharu kehidupan manusia masa kini. Kesejahteraan rakyat perlu diutamakan demi mencapai masa depan yang cerah, bukan sahaja di Johor tetapi juga di seluruh negara. Populasi dunia menyaksikan peningkatan sebanyak 74 juta orang, sekaligus menjadikan jumlah penduduk dunia sebanyak 7.8 bilion pada tahun lalu. Jadi angka pada tahun lalu juga menunjukkan kadar pertumbuhan populasi global adalah 0.9%, iaitu lebih rendah daripada unjuran 0.96%. Jadi dunia tidak berubah, tapi bagaimana dengan manusia? Adakah semakin bertambah atau berkurang? Jadi penting untuk kita memahami dan mendidik setiap orang akan perlunya mengendalikan populasi untuk hari yang lebih baik pada hari esok. Nur Azizah Rahman, RTM. Kerja-kerja pembaikan atap 150 kediaman yang terjejas di badai ribut di Besut, Terengganu Sabtu lalu giat dijalankan. Ia dijangka siap dalam tempoh 2 hari menggunakan peruntukan tabung Darul Iman. Exco Terengganu Hanafi Ahmad berkata jumlah perbelanjaan bergantung kepada jenis kerosakan dan pembaikan terlibat. Penduduk terjejas kini berlindung sementara di balai raya terdekat atau rumah keluarga lain. Selain 10 kampung di Kuala Besut, turut terjejas beberapa penduduk di Kampung Hulu Besut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP berjaya menupaskan aktiviti penyelewengan minyak diesel bersubsidi dalam serbuan di Taman Bayu Tinggi Kelang, Selangor. Tiada penahanan dibuat dalam serbuan tersebut.
Hasil pemeriksaan lanjut pasukan serbuan menemukan sejumlah diesel dan peralatan lain yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan minyak diesel. Minyak diesel dan peralatan yang ditemukan telah disita bagi tujuan siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM170,346. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. KPD dan HEP memberi amaran keras terhadap mana-mana individu atau syarikat yang berkaitan agar sentiasa mematuhi perundangan yang telah ditetapkan. Bagi memajukan industri filem tempatan, Festival Filem Antarabangsa Malaysia MIF Fest melancarkan Akademi MIF Fest dengan kerjasama Akademi Queenstown dan College University Lincoln. Ia akan menjadi platform untuk meluaskan pengetahuan sekaligus mempertingkatkan kualiti karya tempatan. Of the MIFAS Academy that we are offering multiple courses like the professional. We give them script writing, directing, acting class, and there will be a short-term courses. Like for example, the courses will take about less than a month or even more than 3 months. So that means that we will actually work together, endorsed by Lincoln University, which is a value added for the those pelajar. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman Akademi MIF Fest dengan College University Lincoln dan Akademi Queenstown. Akademi MIF Fest akan beroperasi di Akademi Queenstown yang bertempat di Sky Park One City, Subang Jaya bermula hujung bulan ini. Tawaran kursus dibuka kepada warga negara dan juga pelajar dari luar negara yang berminat dalam industri perfilman. Kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Segmen sukan kita mulakan dengan kejuaraan bola sepak bawah 19 tahun AFF di Indonesia. Malaysia muncul naib juara kumpulan B selepas tunduk kepada Laos 0-1 pada aksi terakhir petang tadi. Skuad kendalian Hassan Sazali Waras itu bakal bertemu juara kumpulan A, Vietnam, di peringkat separuh akhir Rabu ini. Skuad negara turun dengan misi memburu kemenangan bagi melangkah ke peringkat kalah mati sebagai juara kumpulan. Bagaimanapun, mereka yang bergeluk ketika menewaskan Timor Leste 4-3 sebelum ini sekali lagi gagal menunjukkan aksi yang meyakinkan. Sebaliknya, Laos yang berjaya menguasai permainan dan mendapat gol kemenangan menerusi jaringan penalti pada minit ke-68. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara dengan 7 mata. Manakala Laos pula yang muncul juara kumpulan dengan 12 mata akan berdepan Thailand dalam satu lagi aksi separuh akhir. Hajat beregu wanita Natasha Ruslan dan Sin Lee Jane menghadiahkan kilauan pingat buat kem bowling negara tetap cerah meskipun terkandas di separuh akhir kejohanan dunia 2022 di Alabama, Amerika Syarikat siang tadi. Pasangan Malaysia itu tewas kepada lawan dari Denmark, Mika Galbæk, May Ginger Jensen dengan jatuhan pin 213 berbalas 248 dan 215 berbalas 225 di peringkat 4 terakhir. Natasha dan Lee Jane sebelum ini menjadi harapan terbaik Malaysia membawa pulang pingat emas kategori beregu wanita selepas beraksi cemerlang sehingga ke separuh akhir. Mereka memulakan kempen dengan menyingkirkan lawan dari Puerto Rico di pusingan 16 terbaik dan kemudian mengetepikan pasangan Belanda
di suku akhir. Prestasi cemerlang tersebut bagaimanapun gagal diteruskan apabila terpaksa tunduk di tangan bergu Denmark pada penentuan ke final. Begitupun, Natasha dan Lee Jane berpeluang mengubati kekecewaan itu apabila turun berdepan Juliana Franco, Clara Guerrero dari Colombia bagi penentuan pingat gangsa pagi esok. Perlawanan itu juga memberi peluang kepada buat Lee Jane untuk membalas dendam terhadap Clara selepas tewas di pusingan 16 terakhir perseorangan wanita sebelum ini. Sementara itu, dalam acara perseorangan lelaki, dua wakil negara, Muhammad Rafiq Ismail dan Timmy Tan, gagal meneruskan kemarahan selepas disingkirkan pemain Kanada dalam pertarungan sengit di suku akhir. Muhammad Rafiq terlepas slot ke separuh akhir apabila tewas 1-2 menentang Graham Fack, manakala Timmy turut tewas 1-2 kepada Darren Alexander. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat pada kejohanan dunia adalah pada edisi 2009 di Taiwan dengan pencapaian 2 kilauan gangsa. Manakala pencapaian terbaik pula ialah ketika merangkul emas acara beregu campuran menerusi gandingan Sharon Low, Daniel Lim pada edisi 1997 di Finland. Prestasi pemain beregu lelaki negara mampu dipertingkatkan sekiranya mendapat bimbingan dan rakan sepelatih yang lebih senior serta berpengalaman daripada mereka. Itu pandangan legenda badminton Malaysia Datuk Razif Siddiq mengenai cara untuk menyelesaikan masalah kemerosotan prestasi pemain beregu negara ketika ini. Menurut Datuk Razif, rakan sepelatih atau sparring yang lebih berpengalaman amat penting bagi membantu perkembangan taktikal dan peningkatan kualiti seseorang pemain badminton. Tambahnya, situasi yang dialami gandingan negara ketika ini amat berbeza dengan zamannya suatu ketika dahulu yang memiliki ramai pemain senior ketika berlatih dalam skuad kebangsaan. Ketika ini, dua beregu lelaki negara, Aaron Chia, So Woo Yik dan Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani adalah antara pasangan yang berpotensi tinggi memberi cabaran kompetitif di peringkat dunia. Mengikut ranking semasa, Aaron Woo Yik kekal gandingan lelaki nombor 1 Malaysia dengan menduduki tempat ke-6 terbaik dunia, diikuti pasangan profesional Ong Yew Sin, Teo Ee Yi ranking ke-10 dan Zifei Izzuddin ranking ke-12. Kesemua pemain beregu negara sebelum ini gagal menyerlah di Terbuka Malaysia dan Masters Malaysia dengan pencapaian terbaik hanya sekadar mara ke separuh akhir. Perkembangan olahraga teka-teki mengenai hala tuju pelari pecut muda negara Muhammad Azim Fahmi bakal terjawab apabila satu perbincangan secara bersemuka akan dilakukan dalam masa terdekat dengan atlet yang sedang meningkat naik itu. Ketua Jurulatih Skuad Olahraga Kebangsaan Muhammad Mansyahar Abdul Jalil berkata perbincangan itu bagi mencari persefahaman tentang destinasi Muhammad Azim yang menerima beberapa tawaran melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Katanya, selain Muhammad Azim, perbincangan tersebut turut melibatkan banyak pihak termasuk ibu bapa dan jurulatihnya Muhammad Amir Izwan Tan Abdullah. Difahamkan, atlet berusia 18 tahun itu telah menerima tawaran antaranya dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Teknologi Mara, selain dua tawaran ke luar negara daripada Universiti Winona dan Minnesota, Amerika Syarikat. Muhammad Azim yang memperoleh keputusan 6A dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia mempunyai catatan peribadi terbaik 10.28 saat bagi acara 100 meter dan 20.89 saat dalam 200 meter. Dia juga berjaya mengesahkan penyertaan dalam kedua-dua acara itu pada kejohanan olahraga dunia bawah 20 tahun di Cali, Colombia dari 1 hingga 6 Ogos depan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Alis mengucapkan salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.